Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Karang negara yang bersatu padu peranan saya sebagai anak Malaysia. Maka, daripada tajuk yang telah diberikan, kumpulan kami telah menggariskan 3 persoalan utama kajian yang telah kami bincangkan dan diskusikan berdasarkan soalan yang telah diberikan kepada responden. Yang pertama, adakah perpaduan negara berkait rapat dengan politik dan ekonomi? Yang kedua, adakah perbezaan fahaman politik dan sosiologi antara kaum penyumbang utama kepada masalah perpaduan di dalam negara kita? Dan yang terakhir sekali, adakah belia sedar dan cakna akan keadaan politik dan perkaitannya dengan isu perpaduan dan ketidakharmonian kaum di negara kita? Soalan pertama adalah saya sedar dan peka akan keadaan politik semasa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. Sebanyak 25 responden menjawab sangat setuju, 45 responden menjawab setuju, 20 responden menjawab neutral, tidak setuju sebanyak 5 responden dan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden. Daripada keputusan ini kita dapat menyimpulkan bahawa majoriti daripada responden adalah peka kepada politik. Seperti kita boleh lihat, sebanyak 45 responden setuju bahawa mereka lebih peka dengan politik semasa pada zaman pandemik ni. Apa begitu, kita dapat melihat waktu pandemik, politik memainkan peranan yang sangat penting untuk maslahat rakyat. Kita dapat lihat ekonomi merundum dan rakyat kehilangan kerja akibat daripada penutupan sektor-sektor dalam ekonomi, dan disebabkan kerajaan yang ada sekarang, kebanyakan rakyat tidak mendapat bantuan yang cukup. Bantuan yang hanya mereka dapat sebagai contohnya adalah BPN 1.0 dan 2.0. Bukan sahaja rakyat yang kehilangan kerja terkesan dengan politik Malaysia, juga pelajar IPT yang terkesan sebagai contohnya dengan keputusan mengejut daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang tidak membenarkan institut-institut pengajian tinggi dibuka semula supaya pelajar dapat balik ke kampus. Selain itu, kerajaan juga berkeras untuk melakukan pilihan raya negeri di Sabah, menyumbang kepada gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia dan peningkatan kes dan taburan yang tinggi di seluruh Malaysia. Selain itu, sikap-sikap ahli politik yang pulang daripada negara luar dan juga daripada Sabah waktu berkempen di PRN yang enggan untuk menjalankan self-quarantine juga telah menimbulkan sikap tidak puas hati rakyat. Jadi, faktor-faktor ini telah menyebabkan rakyat semakin peka untuk tahu tentang perkembangan isu politik semasa. Kerana pada waktu pandemik ini, kerajaan dan juga ahli-ahli politik masih berkeras untuk menjalankan aktiviti-aktiviti politik dan tidak fokus untuk membantu rakyat. Juga telah dikeluarkan gerakan POS yang menyuruh gencatan semua aktiviti politik dan lebih fokus untuk membantu rakyat di waktu pandemik. Tapi kerajaan masih berkeras dan juga beberapa hari kebelakangan ini telah dikeluarkan protes darurat yang menghalang kerajaan isytiharkan darurat untuk kepentingan politik mereka. Kita dapat lihat bahawa politik memainkan peranan besar dalam pandemik kerana tanpa kerajaan yang mementingkan rakyat, COVID-19 tidak dapat dibendung. Rakyat mengambil tahu tentang politik dan membuat perbincangan tentang politik secara umumnya di media-media sosial, dan juga mereka membaca contohnya Twitter, Facebook, Instagram. Dan di waktu pandemik ni kita tahu ramai rakyat yang duduk di rumah saja, dan mereka duduk di rumah itu mereka lebih banyak menghabiskan masa menengok telefon dan bermain sosial media. Jadi kesannya lebih banyak daripada rakyat peka tentang politik, dan juga tidak terkecuali anak-anak muda yang terkesan akibat dasar-dasar yang diumumkan oleh KPT. Ya, Assalamualaikum. Jadi beralih pula kita pada soalan nombor kedua. Soalannya ialah, saya percaya anak muda seharusnya melibatkan diri dalam bidang politik supaya lebih didengari. Jadi sebanyak 80% daripada 100 orang responden telah menjawab sangat setuju dan setuju. Dan hampir 20% daripada mereka menjawab neutral, setuju dan tidak setuju. Kenapa ramai orang memilih untuk setuju dengan statement ini? Kerana mereka percaya dengan lebih ramai daripada anak muda dalam dunia politik yang memberikan nafas baru dalam kancah dunia politik ini. Kerana ini saya telah menerangkan beberapa karakter anak muda yang ada pada belia pada masa ini. First sekali ialah jadi muda kini ada kebijaksanaan dalam membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara baik dan buruk. Jadi kenapa saya cakap ini seperti ini? Kerana kita seperti kita tahu anak muda di Malaysia banyak terdedah dengan teknologi, inovasi, dan kebanyakan mereka melajukan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ini tidak heranlah jika mereka mempunyai satu set of mentality yang agak baik untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter. Yang kedua ialah kebolehan berkomunikasi secara berkesan dan lebih memahami kehendak rakyat. Seperti kita tahu yang anak muda ni dia lebih dekat dengan rakyat, dia lebih mudah untuk berkongsi, bahasa-bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan mereka menjadikan ramai rakyat menjadikan belia-belia pada masa ini sebagai role model, dan mereka look up to them lah. Dan yang ketiga ialah sikap positif dan optimis oleh anak-anak muda. Kita tahu anak-anak muda ni dia lebih sikap bukan pesimistik, dia lebih sikap optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru yang tidak pernah diorang counter sebelum ini. Dan yang terakhir ialah celik akan teknologi dan semakin maju dan berfikiran inovatif. Kenapa saya cakap seperti ini? Yang saya cakap tadi, mereka ni lebih terdedah kepada teknologi yang semakin maju dari masa ke masa sekarang ini kan. Jadi mereka lebih inovatif dalam membuat perkara-perkara yang tidak pernah mereka lalui sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izmir dan kita akan teruskan untuk soalan seterusnya. Saya tidak menyokong pembentukan kerajaan tanpa proses pilihan raya yang telus. Jadi menurut statistik yang kami perolehi daripada kajian, kami mendapati bahawa 43 orang yang mewakili 43% daripada 100 orang responden memilih sangat setuju bahawa saya tidak menyokong pembentukan kerajaan tanpa proses pilihan raya yang telus. Manakala 28 orang memilih setuju, 22 orang memilih neutral, 3 orang tidak bersetuju dan 4 orang sangat tidak setuju. Jadi seterusnya, kita dapat menyimpulkan bahawa anak muda Malaysia sedar akan pentingnya kewujudan dan pembentukan kerajaan melalui proses pilihan raya yang telus. Walau bagaimanapun, Malaysia berhadapan dengan krisis politik Malaysia pada tahun 2020. Bermula apabila peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-7 pada 29 Februari 2020. Kemudian, Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan semua wakil Dewan Rakyat untuk datang
menghadap dan Perdana Menteri yang ke-8 telah mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. Keadaan ini telah menyebabkan beberapa kritikan dan ketidakpuas hatian sesetengah pihak yang menyifatkan bahawa pelantikan dan pembentukan kerajaan baru ini tanpa melalui proses pilihan raya yang sah. Namun di sebalik sebab itu, kita harus melihat semula kenapa perkara ini berlaku dan bagaimana ia boleh berlaku. Punca yang disebabkan perpecahan berlaku antara masyarakat adalah kerana mereka tidak memahami konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diterapkan dalam sistem pemerintahan negara kita. Jika kita merujuk balik kepada konsep raja berperlembagaan, ini bermaksud bahawa raja memerintah berdasarkan perlembagaan dan rakyat dipilih melalui pilihan raya secara tidak langsung untuk mewakili rakyat di dalam Dewan Rakyat. Dalam negara kita terdapat dua sistem yang berbeza namun diasimilasikan menjadi satu. Bermaksud perkara ini telah dipersetujui di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka sesiapa yang saja yang menentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia tidak layak untuk menjadi rakyat Malaysia. Jadi inilah salah satu kata-kata imam daripada Tunku Abdul Rahman. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan kepada persoalan yang seterusnya. Saya percaya keadaan politik semasa memainkan peranan penting dalam kestabilan ringgit Malaysia. Pernyataan ini penting untuk dibincangkan kerana kestabilan mata wang ringgit Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu melalui taburan dan aliran mata wang yang stabil. Berikut menunjukkan taburan tahap bersetuju responden terhadap pernyataan yang telah diberikan. Kita dapat lihat 62% sangat bersetuju, 29%, 7% daripada responden memilih untuk bersikap neutral, 0% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju. Apa yang dapat kita simpulkan di sini adalah majoriti daripada responden yang merupakan belia bersetuju dan sangat bersetuju dengan pernyataan yang telah diberikan, iaitu mereka sedar dan cakna akan peranan politik dalam kestabilan ringgit Malaysia. Baiklah, apa yang dapat kita bincangkan di sini adalah ringgit merupakan mekanisme pasaran nilai mata wang bagi negara kita. Ianya penting untuk ringgit sentiasa berada dalam keadaan yang stabil bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia dari segi ekonomi. Selain itu, kita dapat lihat berdasarkan data daripada Jabatan Akauntan Negara, kadar pertukaran mata wang asing negara iaitu ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat menunjukkan kesan kejatuhan sepanjang tahun 2020. Kita dapat lihat hal ini berikutan daripada kemelut politik yang dimulakan sejak awal Februari tahun 2020. Kadar pertukaran mata wang asing ringgit kepada dolar Amerika Syarikat menurun sepanjang tahun 2020. Selain itu, kita dapat lihat juga krisis mata wang yang berkaitan dengan politik pada zaman pemerintahan Tun Mahathir apabila beliau membuat keputusan untuk menerbitkan bond samurai kedua. Seterusnya kita kaji kesan kestabilan mata wang ringgit kepada negara. Apabila kerajaan memutuskan untuk menerbitkan bond samurai yang kedua, hutang kumulatif negara dalam bentuk mata wang asing, khususnya mata wang yen, meningkat dan mengurangkan jumlah hutang luar negara dalam mata wang ringgit. Hal ini menyebabkan eksploitasi negara kita terhadap hutang kita sendiri menurun apabila kita membuat keputusan untuk menerbitkan lebih banyak bond samurai. Selain itu, negara juga terpaksa menanggung risiko membayar hutang yang lebih banyak berikutan sandaran kepada mata wang asing. Lihat, jika yen Jepun berada pada kedudukan yang lebih kukuh berbanding dengan ringgit Malaysia, maka jumlah hutang yang perlu dibayar kembali oleh kerajaan Jepun akan meningkat berdasarkan kepada kekukuhan tahap mata wang Japanese yen dan ringgit Malaysia. Selain itu, eksploitasi negara luar terhadap kedudukan ringgit Malaysia yang lemah akan menyebabkan negara kita tidak mempunyai kuasa dalam membuat keputusan dalam hal-hal berkaitan dengan ekonomi negara kita sendiri. Perkara ini dilihat dapat mengancam kedudukan Malaysia dari segi ekonomi dan politik dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik, seterusnya akan menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Justru adalah amat penting kepada kerajaan negara kita dan negara kita keseluruhannya dalam memastikan dan memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan mata wang ringgit Malaysia di negara kita. Persoalan kajian seterusnya adalah saya sedar bahawa ketidakstabilan politik mengurangkan kepercayaan pelabur luar untuk melabur dalam negara. Hasil daripada soalan selidik, lebih daripada separuh responden telah memilih sangat setuju bahawa ketidakstabilan politik mengurangkan kepercayaan pelabur luar untuk melabur dalam negara. Terdapat 66 responden daripada 100 memilih sangat setuju, 26 memilih setuju, 4 orang memilih neutral, 3 responden memilih tidak setuju dan 1 orang memilih sangat tidak setuju. Kita bergerak kepada perbincangan soalan. Berdasarkan daripada rajah tadi, kita dapat mengetahui bahawa majoriti responden memilih sangat setuju ketidakstabilan politik mengurangkan kepercayaan pelabur luar. Hal ini adalah kerana hal tuju ekonomi dan perancangan ekonomi berpandukan kepada kerajaan yang mentadbir. Apabila perubahan politik berlaku sangat ketara, maka rancangan ekonomi sesebuah negara itu akan berubah serta-merta. Dan disebabkan pentadbiran yang goyah ini akan membuatkan pelabur berasa ragu dan menarik semula pelaburan dalam negara Malaysia. Contohnya, beberapa tahun yang lalu, ramai pelabur hartanah yang melabur di negara Malaysia telah menarik balik pelaburan hartanah tersebut dan telah melabur di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan juga Australia. Ini adalah disebabkan ketidakstabilan pelaburan ekonomi dan wang ringgit Malaysia yang menyebabkan mereka rugi dalam pelaburan. Dan yang terakhir, pengaruh politik menyebabkan pasaran saham pelaburan merosot. Contohnya, baru-baru ini telah berlakunya seorang ahli politik dari Blok Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mengumumkan bahawa pentadbiran negara akan berubah dalam masa yang sangat singkat dan pelaburan saham merudum dengan sangat drastik. Dan pakar ekonomi memberi tindak balas dan mengatakan bahawa jika senario ini berlaku dengan lebih kerap, maka pelaburan saham di Malaysia akan lingkup serta-merta. Dan kita teruskan kepada peranan saya sebagai anak Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia yang memperjuangkan demokrasi, kita harus menyingkirkan ahli politik yang menidakkan mandat rakyat. Contoh ahli politik yang menidakkan mandat rakyat adalah ahli politik yang lompat parti bagi mengekalkan kuasa dan jawatan mereka. Yang kedua, kita harus menyokong pelaburan dalam negara bagi menstabilkan pelaburan dan ekonomi negara. Sawan-sawan muda seperti anak-anak belia seharusnya melabur dalam negara berbanding dengan melabur di luar negara. Dan yang terakhir, kita haruslah memupuk semangat untuk menaikkan ekonomi negara semenjak dari sekolah lagi. Saya Iskandar Fahmi. Jadi persoalan seterusnya adalah persoalan tentang saya peka bahawa suasana politik di Malaysia mempengaruhi perpaduan negara kita. Jadi hasil soal selidik menunjukkan bahawa 47 orang responden menyatakan sangat setuju, 41 setuju, 8 neutral, 2 tidak setuju dan 2 lagi sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa ramai yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Data ini menggariskan bahawa majoriti peka akan situasi politik negara
yang sekarang dan pengaruh mereka terhadap perpaduan di negara kita. Jadi perkara ini merujuk kepada aspek kestabilan politik penting dalam menjamin keamanan dalam masyarakat. Hal ini kerana ideologi dan pendapat yang berbeza seringkali menimbulkan isu yang menggoyahkan perpaduan masyarakat. Kestabilan politik amat penting kerana apabila ada satu isu yang membawa sentimen ataupun perkara yang remeh tapi bersifat perkauman, ia mampu menggoyahkan perpaduan masyarakat kita. Sebagai contoh, isu sensitif dan relatif perkauman yang dibangkitkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini juga boleh membawa kepada kerosakan kepada perpaduan sebagai contoh peristiwa 13 Mei 1969 yang impaknya hingga tercetus kerusuhan serta negara kita terpaksa diisytiharkan darurat. Impaknya peristiwa hitam ini boleh dilihat sehingga kini. Sehubungan dari itu, sebagai seorang anak Malaysia, kita haruslah menyemai nilai harmoni antara satu sama lain dan mempraktikkan amalan politik sihat. Sewajarnya kita bekerjasama dan lebih banyak berinteraksi dalam sebuah komuniti agar segala sentimen yang buruk dapat dibuang. Kerana apabila hubungan yang baik dapat disemai, keadaan yang harmoni dapat diputus. Selain itu, menjalin hubungan yang baik dengan semua orang walaupun berbeza pandangan politik. Kerana seringkali berlaku perselisihan faham. Perkara ini boleh sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada kerosakan. Dan selain pada itu, sebagai seorang anak muda, kita haruslah berusaha menambah baik kestabilan politik. Oleh itu, semangat perpaduan dalam masyarakat dari semua tingkat terjaga.